Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Pada hari ini kita ingin sembang ataupun kita ingin mengulas satu isu yang pada saya dan mungkin juga pada Anda semua cukup menjengkelkan ataupun cukup memalukan muka kita. Tapi ia juga membuka mata dan juga membuka pikiran sebab ia melibatkan maruah kepimpinan negeri Sabah. Coba bayangkan situasi ini. Pelajar Universiti Awam, Universiti Malaysia Sabah, UMS yang sepatutnya fokus kepada pelajaran, kajian, dan juga tesis kini berjuang untuk satu benda yang paling asas. Apakah benda itu? Benda itu adalah air yang bersih. Bukan mau minta wifi yang laju dan bukan juga mau minta college yang baru, tetapi cuma inginkan air untuk mandi, untuk makan, dan untuk hiduplah. Dan yang lebih pelik atau yang saya patut kata memalukan, lebih memalukan ialah bila seorang pemimpin dari negeri lain, dari Sarawak, terpaksa masuk campur demi ingin membantu pelajar di Sabah. Ya, Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, tampil menyuarakan masalah air di UMS kepada Menteri Pengajian Tinggi, walaupun isu ini sebenarnya langsung tidak termasuk dalam bidang kuasa beliau sendiri. Aduh, apalah yang sudah jadi dengan pemimpin kita sendiri di Sabah ini? Kisah ini menjadi viral atau menjadi tular selepas seorang pelajar UMS dari Kuching, Muhammad Rasul Rozmizan, pelajar tahun 2 jurusan sosiologi, menulis surat terbuka kepada Abang Jo meminta tolong tentang tentang masalah bekalan air yang sudah lama berlarutan di UMS. Surat itu jadi viral dan akhirnya pejabat Premier Sarawak mengeluarkan kenyataan rasmi bahwa Abang Jo akan angkat isu ini kepada Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir. Tindakan ini dapat pujian rakyat, tetapi pada masa yang sama ia menyindir dan membongkar satu kebenaran yang sangat pahit, yaitu Kerajaan Sabah gagal menangani isu infrastruktur yang paling asas. Datuk Rosman, Datuk Akhir Zaman, Pengarah Komunikasi Strategik UMNO Sabah, dalam satu kenyataan menyebut tindakan Abang Jo ini adalah satu tamparan besar. Tamparan besar kepada kredibiliti Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beliau persoalkan, kenapa isu yang sepatutnya ditangani oleh pemimpin Sabah sendiri perlu disuarakan oleh pemimpin Sarawak? Apakah pemimpin negeri kita sudah terlalu lena dibuai kuasa, sampai pelajar pun kena tulis surat kepada pemimpin luar negeri untuk meminta air? Aduh, memang sangat memalukan. Dan yang paling menyedihkan, ini bukanlah isu yang baru. Masalah air di kawasan Sepanggar tempat UMS berada sudah lama menjadi parah, menjadi kanser sejak lebih 1 dekad sudah. Tahun lepas, dalam laporan Free Malaysia Today dan Berita Harian, disebut lebih 1,000 aduan diterima mengenai gangguan bekalan air di sekitar Kota Kinabalu termasuklah Sepanggar dalam tempoh hanya beberapa bulan. Sistem loji rawatan air Telibung 1 tidak cukup menampung permintaan. Telibung 2 yang dijangka menjadi penyelamat masih belum siap walaupun proyek ini sudah diumumkan sejak 2020 lagi. Dan sementara loji belum siap, kerajaan hanya mengambil langkah yang sementara. Antaranya ialah membina 6 telaga tiub ataupun tube well untuk bekalan air kecemasan ke kolej pelajar. Tetapi menurut Datuk Mustafa Sakmud, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi dan juga ahli Parlimen Sepanggar, semua telaga itu hanya mampu membekalkan 1 juta liter air sehari. Masalahnya, UMS memerlukan 5 juta liter sehari. Jadi penyelesaian yang ada sekarang ini sebenarnya tidak cukup. Kita bukan meminta lebih, kita cuma mau minta cukup. Tetapi nampaknya cukup itu pun masih lagi terlalu susah untuk dicapai. Jabatan Air Sabah pula dalam satu kenyataan terkini kata mereka sudah bantu salur air ke UMS melalui pipe khas dan meminta pihak UMS meningkatkan sistem pam dalaman. Tetapi coba Anda fikir,
ini university kerajaan, kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Takkanlah masalah koordinasi antara dua agensi ini pun susah mahu selesai. Takkanlah perancangan long term macam ini pun tidak pernah ada. Isu ini turut membangkitkan satu persoalan lebih besar. Adakah kerajaan JRS benar-benar bersedia untuk mentadbir sebuah negeri besar seperti Sabah? Kalau infrastruktur asas seperti air pun tidak mampu diurus, bagaimana pula ingin mengurus pelaburan luar, pembangunan ekonomi, pendidikan, pelancongan, dan sebagainya? Apakah keutamaan mereka sekarang, rakyat ataupun politik? Coba kita ingat kembali, selepas PRU15, JRS menjadi antara komponen utama dalam pembentukan kerajaan negeri Sabah. Dengan pelbagai slogan pembangunan dan janji untuk membela rakyat Sabah. Tetapi bila pelajar universiti pun terpaksa hadap masalah air selama berminggu-minggu, siapa yang mereka bela sebenarnya? Dan ya, kita juga tidak boleh lupa isu ini bukan hanya melibatkan Sabah. Bila pelajar dari Sarawak yang belajar di Sabah terkesan, maka secara langsung ia juga menjadi isu antara negeri. Dan dalam skenario sekarang, pemimpin Sarawak bertindak lebih tangkas daripada pemimpin Sabah. Kita tidak salahkan Abang Jo. Dia buat apa yang perlu sebagai pemimpin yang prihatin. Tetapi kita patut bersoal, di mana pemimpin Sabah pada ketika ini? Apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya memberikan isyarat yang jelas. Jika kerajaan Sabah gagal menyelesaikan masalah ini, maka tidak mustahil rakyat akan mula melihat kepada pemimpin luar untuk membela nasib mereka. Dan kalau ini berlaku secara berterusan, adakah Sabah masih benar-benar memiliki otonomi seperti yang sering dilaungkan dalam konteks ME63? Saya ingin tanya kamu semua, adakah kita sebagai rakyat Sabah perlu terus bergantung kepada simpati luar negeri untuk menyelesaikan isu kita sendiri? Atau sudah tiba masanya untuk rakyat bangkit dan tuntut perubahan sebenar, dan bukan hanya slogan dan janji manis waktu pilihan raya? Jangan salah paham, kita bukan ingin bermain politik murahan, tetapi bila kepimpinan negeri gagal menjamin hak asas rakyat seperti air bersih, maka ini bukan lagi isu politik, tapi ini adalah isu marwah. Marwah sebagai rakyat, marwah sebagai negeri yang selama ini dipinggirkan dan dianaktirikan. Jadi saya ingin mendengar pendapat Anda semua. Adakah tindakan Abang Johari patut dijadikan teladan ataupun sindiran? Adakah ini masa untuk JRS buat rombakan yang total, ataupun adakah sudah tiba masa rakyat Sabah tukar kerajaan dalam PRN akan datang? Tulis di ruangan komen, suarakan di ruangan komen karena suara Anda adalah penting. Dan kalau Anda rasa isu ini perlu didedahkan kepada lebih ramai orang, jangan lupa untuk tekan like dan share video ini. Lagi ramai yang tahu, lagi kuat kita punya suara. Dan untuk Anda yang baru pertama kali ke channel ini, Currents VMY, jangan lupa untuk tekan butang subscribe sekarang juga. Kita bukanlah sekadar platform berita, kita adalah suara yang menyuarakan kebenaran, terutamanya bila orang lain memilih untuk diam. Terima kasih karena menonton sampai habis. Ingat, air mungkin nampak kecil bagi sesetengah orang, tetapi bila rakyat terpaksa berjuang untuk hak paling asas ini, maka itu adalah petanda ada sesuatu yang sangat tidak kena di dalam sistem kita. Baiklah, jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Sampai masa kita bersuara, bukan untuk mengadu, tetapi untuk diri kita dan untuk mengubah. Currents VMY, di mana suara Anda tidak akan dibisukan. Baiklah, salam sejahtera, salam perjuangan, dan sekian saja semua. Terima kasih.